Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambungan kepada latihan trigonometri tempoh hari. Okey, untuk soalan nombor 13, macam mana kita nak selesaikan? Pertama, kita kena tahu ada berapa bilangan sebutan dekat sini. So, kalau kita tengok, sebelah kiri ada 2 sin X cos X. So, ada satu sebutan. Sebelah kanan ada satu sebutan iaitu sin X. Okey, sebutan di sebelah kiri ini sebenarnya dia berhubung dengan operasi darab. 2 sin X cos X sebenarnya ialah 2 darab sin X darab cos X. Sebab kan walaupun dia adalah satu sebutan tapi sebenarnya dia terdiri daripada hasil darab 2 darab sin X darab cos X. Jadi, untuk selesaikan soalan ni, kita boleh pindahkan sin X ke sebelah kanan. So, disebabkan hubungan dekat sini adalah darab, maka bila kita pindah, dia akan jadi bahagi. So, yang tinggal pada sebelah kiri ialah 2 cos X. Lama? Tak lawa lah pula. 2 cos X sama dengan 1 sebab sin X bahagi sin X sama dengan 1. Okey. Kemudian kita selesaikan macam biasa. Kita tinggalkan sebelah kiri cos X. Cos X sama dengan 1/2 ataupun 0.5. So, kita nak cos pada nilai sukuan dia positif. So, kita bahagikan sukuan pada 4. So, cos positif sukuan dia pada sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. Kita ada 2 sukuan, sukuan pertama dan sukuan keempat. Okey. Okay, sekarang ni kita nak tentukan berapakah nilai sudut pada segitiga ni. Okey, so kita akan berpandukan kepada penggunaan kalkulator. Shift cos 0.5. So kita akan dapat jawapan dia 60. Maksudnya sudut pada X ni ialah 60. Darjah. Okey, so sini 60 darjah. 60 darjah. So kita akan baca daripada sebelah kanan lawan arah jam. So kita akan dapat sudut di sini. Sini ke sini 60 darjah jawapan yang pertama. Kemudian jawapan yang kedua kita baca sampai sini. So ada 2 jawapan. Jawapan akhir X sama dengan 60 darjah dan X sama dengan 300 darjah. Okay. So cikgu pergi kepada contoh yang kedua. Okey, untuk soal cikgu sambung soalan 15. Untuk soalan 15, kita ada 4 sebutan. Yang pertama 2 tan kuasa 2x, tan x negatif 3 sama dengan 0. So kalau tengok bentuk ni, dia ada kuasa 2. Maksudnya dia adalah persamaan kuadratik. Kenapa persamaan kuadratik? Kalau kita menganggap tan x tu adalah x. Tan x sebagai x. Kita menganggap tan x tu sebagai x. Sebenarnya bila kita tulis balik dia jadi 2x kuasa 2 tambah x tolak 3 sama dengan 0. Walaupun dia
ni kita andaikan tan X tu adalah X. Jadi sebenarnya dia adalah persamaan kuadratik. Maksudnya penyelesaian dia mestilah ada dua kurungan. Mesti tunjuk hasil pemfaktoran. Kena tunjuk tu. X dapat berapa. So dekat sini kita gunakan kalkulator. Kita akan cari mod EQN. Unknown dia, kita tak guna unknown, kita guna degree. Degree 2. Okay, so kita masukkan A dia 2, B dia 1, C dia negatif 3. So kita akan dapat yang pertama, X sama dengan 1. Okay. X sama dengan 1. So dan kurungan ni dia jadi X tolak 1. So yang kedua kita akan dapat X sama dengan, tukarkan pada pecahan, shift ABC, negatif 3/2. So bila kita masuk dalam kurungan dia akan jadi 2X tambah 3. Okey, ini hasil penyelesaian untuk persamaan kuadratik 2X kuasa 2 tambah X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi untuk jawab soalan ni kita menggunakan macam ini dan gantikan semula. So kita akan dapat 2, bukan 2. Kita terus buat kurungan. X tu tadi apa? Tangent X, tan X tolak 1 tan X tolak 1 kurungan 2 tan X tambah 3. 2 tan X tambah 3 sama dengan kosong. Okay. Dan tangent X sama dengan 1. Satu lagi, tangent X sama dengan negatif 3/2. So sekarang kita selesaikan satu-satu. So untuk sebelah kiri kita ada tangent X sama dengan 1. Maksudnya kita kena cari segitiga pada sukuan tangent positif. Okey, tangent positif pada sukuan yang pertama dan juga sukuan yang ketiga. So dah tentukan sukuan, sekarang kita cari sudut. Kita dapat X sama dengan, kita tekan kalkulator, shift tangent, mod shift tangent 1 sama dengan 45. So kita tulis kat sini 45 darjah. So yang ni 45, satu ni 45. Jadi kat sini pun 45. So kita baca X dia yang pertama 45, X yang kedua 180 tambah 45. 180 tambah 45. So kita dapat 225 untuk nilai yang kedua. 225. Okey, kita baru selesaikan yang sebelah kanan. Kemudian kita selesaikan persamaan di sebelah kiri. So pada sebelah kiri ni kita dapati nilai dia berada pada nilai negatif. Maksudnya dia berada pada sukuan. Tangent negatif berada pada sukuan kedua dan juga sukuan yang keempat.
pangkat 4. Okey, kita tentukan berapakah sudut pada segitiga menggunakan kalkulator. Shift tangent. Okey, negatif 3/2. Sama dengan okey, kita dapat 56.31 darjah. 56.31 darjah. Dekat sini adalah 56.31. 56.31. Sini pun 56.31. Jadi kita akan cari dia punya sudut, dibaca daripada belah kanan ni, paksi X sebelah kanan, bawa kepada garisan hipotenus. So 180 tolak 56.31. Kita dapat X yang pertama 123.69. Okey. Dan satu lagi kita akan baca daripada kanan, kita rotate ke kiri, lawan arah jam sehingga hipotenus. So untuk yang ini 360 tolak 56.31. So jawapan dia ialah 303.69. So jawapan kedua 303.69. So jawapan akhir kita mesti ada 4 sudut. Okey. Cikgu harap boleh faham. Untuk soalan nombor 17, dia ada sedikit penambahan. Okey. Sekarang dia bagi 3 sin X sama dengan 2 tambah cos X. Cosec X. Okey, jadi kita cuba tukarkan cosec ni dalam 3 fungsi asas trigo. So dia jadi 3 sin X sin X sama dengan 2 tambah 1 per, tengok huruf yang ketiga, huruf S. Jadi 1 per sin X. Okey. Kemudian kita susun sin duduk dengan sin. So sin nak duduk dengan sin ataupun kita hilangkan dulu sebutan sin X sebab sin X sekarang dekat bawah. Kita tak nak ada pembawah macam ni. So nak hilangkan sin X, yang ini kita nak darab dengan sin X. Bila sebutan ni kita nak darab dengan sin X, semua sebutan yang lain pun akan darab sin X. So kita akan dapat 3 sin X darab sin X, kita dapat sin kuasa 2X. Sama dengan 2 sin X tambah 1. Okay. Bila nampak macam ni, ada kuasa 2, maksudnya dia adalah persamaan kuadratik. So, kena samakan dengan kosong. Jadi, sebutan yang ada di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri. So, kita akan dapat 3 sin kuasa 2X tolak 2 sin X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, langkah penyelesaian seterusnya macam soalan nombor 15. Kita andaikan dia adalah 3X kuasa 2 tolak 2X tolak 1
faktorkan dan dapatkan jawapan akhir. Kemudian kita tulis balik dalam sebutan fungsi trigo. Okey. Untuk soalan yang lain, penyelesaian dia adalah sama macam soalan nombor 17. Ubah bentuk kalau dia bagi songsangan kepada tiga fungsi trigo tu, kita kena ubah bentuk lah, jadikan dia bentuk pecahan. Kemudian kita hilangkan penyebut di bawah dengan mendarab fungsi-fungsi tersebut. Okey, sama macam soalan 17. So dengan ni cikgu nak awak jawab tugasan yang seterusnya yang cikgu sediakan dalam Go Formative. Okey, terima kasih.